Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid Taman Brown, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, dan insya-Allah saya cadang untuk sama-sama kita tadabbur melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya petik daripada kitab As-Sayf wal Musa ala Qadiyatil Qadir wa Musa, karangan Syekhul Islam Ma'ul Ainain yang wafat pada tahun 1328 Hijriah. Syekhul Islam Ma'ul Ainain adalah merupakan ulama yang berasal daripada Mauritania, dan beliau wafat di Maghrib, di Tizni, pada tahun 1910 Masihi. Dan beliau merupakan salah seorang ulama besar dalam ilmu tasawuf, dalam syair kesufian, dan juga ulama besar dalam mazhab Maliki. Karena Mauritania terkenal dengan para ulama yang bermazhab dengan mazhab Maliki. Dan kitab ini saya pilih kerana terdapat di dalamnya perbahasan yang menarik berkaitan dengan kisah Nabi Allah Khadir alaihi salam dan Sayyidina Musa alaihi salam yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi. Jadi dalam surah Al-Kahfi diceritakan ada 4 cerita yang penting untuk kita ambil panduan. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang mana mereka keluar daripada negeri mereka untuk menyelamatkan iman mereka, sehingga mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua dan ditemani oleh anjing yang disebut oleh ulama namanya Qitmir. Sebagian ulama kata namanya Rayyan. Di pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, dan ditidurkan mereka selama 350 tahun. Kisah kedua berkaitan dalam Al-Kahfi ini berkaitan dengan Ashabul Jannatain, iaitu seorang yang mempunyai 2 kebun yang besar dan dia diuji dengan harta tersebut. Kisah ketiga adalah berkait dengan kisah Nabi Allah Khadir alaihi salam dan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang ini antara kisah yang panjang yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, yaitu berkait dengan kisah adab yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam ketika mana beliau bersama dengan anak muridnya, yaitu Sayyidina Yusha ibn Nun, diarahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam untuk mempelajari ilmu. Jadi dalam ni ada hampir 20 ayat lebih disebutkan tentang perkara tadi. Yang ketiga adalah berkait dengan kisah Nabi Sayyidina Iskandar al-Zulqarnain. Iskandar Zulqarnain iaitu raja yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kebolehan dan juga kemuliaan memimpin timur dan barat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita cuba untuk tengok sama-sama apa yang dikarang oleh Maulana Syekh
al-Islam Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Hadha ibtida'un mubarakun yaji'u maymunul intiha. Qala Ubaidu rabbihi amiru dhanbihi Ma'ul Ainain ibnu syaikhihi Syekh Muhammad Fadil ibn Mamin ghafarallahu lahum walil muslimin amin. Telah berkata hamba Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahil amiri bittiba'i anbiya'ihi wa awliyaihi wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi wa asya'ihi wa ba'du faqad kuntu barhatan min zamani yatalajlaju fi qatiri wa yataraddadu fi zahiri wa batini fi an aj'ala qadiyatal Khadiri wa Musa alaihima assalam fi ta'lifin ala hidatiha li husniha wa bara'atiha fil kalami hatta syaraha Allah sadri li wad'i hadha at-ta'lif. Kata Syekh di sini, nama beliau adalah Ma'ul Ainain ibnu syaikhihi Asy-Syaikh Muhammad Fadil ibn Mamin. Ini guru beliau, iaitu ayah beliau sendiri. Maka kata beliau, saya hamba Allah Ta'ala asiru zambihi, bukan asiru zambihi, bukan amir tadi, saya silap baca. Asiru zambihi maksudnya yang terbelenggu dengan dosanya. Ini tawaduk daripada beliau. Yang beliau ni adalah bukan ulama saja, beliau juga adalah seorang pejuang Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau berperang dengan kerajaan Perancis pada waktu ketika tersebut, waktu zaman penjajahan. Jadi kata hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbelenggu dengan dosanya, yang namanya Ma'ul Ainain, anak kepada gurunya Syekh Muhammad Fadil bin Mamin. Kata beliau, saya ini telah terlintah dalam hati saya untuk membahaskan tentang kisah Nabi Allah Khadir alaihi salam dan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dalam tulisan yang khusus. Kenapa? Karena baiknya ceritanya, karena comelnya susunannya. Fil kalami hatta syarahallahu sadri li wad'i hadha at-ta'lif. Sehinggalah saya berasa nak tulis kitab ini, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa 'inda al-ashyaqi wa atba'ihim al-mawarid adh-dharif fa'tanaitu bihi wasta'antu 'alaihi bi'anatil latif. Maka saya meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan tulisan ini. Wa ja'altu ismahu, dan aku namakan dia dengan As-Sayfa wal Musa ala qadiyatil Khadiri wa Musa. Apa maksud kitab ni? As-Sayf wa Musa maksudnya pedang dan juga Musa. Musa ni pisau kecil. Pada menceritakan tentang qadiyah Khadir dan Musa. Musa yang kedua maknanya nama Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Musa yang pertama maksudnya pisau. Musa yang kedua maknanya nama Nabi Musa alaihi salam. Jadi nama kitab ni pedang dan pisau, pada menceritakan tentang Khadir dan Musa. Musa yang pertama maksud dia pisau. Musa yang kedua Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini ada dipanggil apa ni? Panggil jinas dalam bahasa balaghah. Dia panggil jinas tam. Nah, makna dia berbeza tapi tulisan sama. Dan makna memang berbeza pun. Musa yang pertama makna dia pisau. Musa yang kedua nama Nabi Musa. Nama Nabi Musa, Musa bukan makna pisau. Jadi kita akan tengok apa makna Musa. Wa innama ikhtartu lahu hadzal isma an ghairihi bila iltibasin. Liqaulihi ta'ala wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Kenapa aku pilih nama pedang dan pisau? Kata Syekh, kerana mengambil iltibas daripada nama Allah mengambil iktibas daripada nama dalam yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid, yang mana Allah Ta'ala menyebut wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan kepada mereka dengan pedang yang padanya terdapat
kekuatan, wa manafi'u linnas, dan juga kebaikan kepada manusia. Jadi ada dua kebaikan bagi pedang pisau besi. Yang pertama kuat, yang kedua bagi manfaat. Raja'an minni an tuqta'a bihi alsinatal mu'taridin. Dengan tujuan, kata Syekh, ditulis nama kitab ni Saif wal Musa, pedang dan juga pisau, yang boleh memotong lidah-lidah orang-orang yang menolak dengan kebaikan dan kebenaran. Wa taqattafa bihi simaru atba'il awliya'i wal anbiya'i lil muhibbin. Dan dengan pisau juga boleh memotong buah-buahan manfaat yang nanti akan digunakan oleh para wali Allah Ta'ala dan juga para pencinta ilmu tasawuf. Nah, innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir. Comel kitab ni. Dia punya, orang panggil bahasa nama dia pun diletakkan dengan dua. Ba'sun syadid, manafi'un linnas. Karena digunakan dengan besi. Nama kitab saja dia buh nama dengan besi, besi yang bermanfaat, iaitu pedang dan juga pisau. Ala qadiyatil Khadir wa Musa. Aqulu wa billahi ahuk wa ala al-maqasidi asul. Di sini kata Syekh, la, aqulu wa billahi ahulu wa ala al-maqasidi asulu. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa. Ini dalam Quran Allah Ta'ala sebut ini mula pada ayat berapa? Mula pada ayat 60. Dalam surah Al-Kahfi, mula ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. Lebih kurang 22 ayat menceritakan tentang Nabi Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam. Kata Sayyidina Musa alaihi salam, wa idh qala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa, telah berkata Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran, kalau kata para ulama sebut, kalau kita baca wa idh dalam Quran ni, maka dia ada takdir dia. Takdir dia apa dia? Wazkur idh qala Musa. Jadi selepas iz tadi di i'rab apa kalau dalam bahasa Arab? I'rab dia dengan maf'ulun bihi, kepada fa'il dan maf'ul yang mahzuf, iaitu uzkur idh qala Musa. Uzkur ya Muhammad idh qala Musa. Jadi kalau tuan-tuan baca lepas ni, jumpa dalam Quran perkataan wa idh qala. Wa idh qala, ada iz, maka dia takdir di depan dia uzkur ya Muhammad ma qala Musa. Ingatlah wahai Muhammad apa yang disebut oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Ruwiya anna Musa alaihi salam, diriwayatkan bahawa Sayyidina Musa alaihi salam lamma zahara ala Misra ma'a Bani Israel ba'da halakil Qibti. Nabi Musa alaihi salam diriwayatkan selepas beliau zahara ala Misra ma'a Bani Israel. Maksud Nabi Allah Musa alaihi salam berhijrah, pergi bersama dengan Bani Israel ba'da halakil Qibti. Amarahu Allah an yudhakkira qaumahu in'am Allah alaihim faqataba qutbatan balighatan raqqat laha alqulub wa dharifat minha aluyun. Satu hari Nabi Musa alaihi salam Allah Taala arahkan setelah berlakunya peristiwa pembunuhan Qibti tadi. Apa yang disuruh oleh Allah Taala? Allah Taala suruh Nabi Musa bagi khutbah, yang khutbah tersebut memberi kesan kepada hati golongan muslimin, golongan Bani Israel, sehingga mereka mengeluarkan air mata. Faqala wahidun min ulama'i Bani Israel, salah seorang daripada ulama Bani Israel bangun pada waktu tersebut, kemudian berkata kepada Nabi Musa, ya Musa man a'lamun nas. Maka malaikat ulama ni tanya kepada Sayyidina Musa alaihi salam, wahai Musa, ni tengok kaum Bani Israel, mereka tidak memanggil Nabi Musa dengan gelar yang sepatutnya. Dia tak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tak, dia panggil ya Musa. Wahai Musa, nak tanya soalan ni. Musa dia panggil. Ini ulama dia ni. Ulama Bani Israel. Mungkin itu syariatnya mereka, Allahu a'lam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala sebut secara jelas dalam Al-Quran. Apa dia ayat dia?
Jangan kamu panggil Nabi SAW sama seperti panggilan sesama kamu. Apa dia? Siapa hafal Quran? Wala ingat? Bercari ayat dia, lupa lah kita. Ya Musa man a'lamun nas. Lupa ayat dia. Kadu'ai ba'dikum ba'dha, ayat belakang ni. Kadu'ai ba'dikum ba'dha, kadu'ai ba'dikum ba'dha. Apa dia ayat ni? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Nah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Rasul Allah Ta'ala ini seperti kamu panggil sesama kamu. Yang panggil nama saja, kena panggil dengan gelar kepada Sayyidina Musa kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Sayyidina Musa ditanya, "Ya Musa, man a'lamun nas?" Siapa yang paling yang paling alim? Qala ana. Kata Nabi Musa, saya lah. Saya yang paling alim. Baik, adakah di sini salah ketika tersebut dijawab oleh Nabi Musa? Tak salah. Betul yang Nabi Allah Musa jawab. Cuma Allah Ta'ala menegur. Karena Nabi Musa alaihissalam pada ketika tersebut menjawab seolah-olah kesemuanya diketahui oleh beliau, seakan-akan begitu. Man a'lamun nas, ini digunakan isim tafdil, fa'al tafdil, fa'al tafdil, untuk menunjukkan kata saya yang paling alim. Maka Nabi Musa alaihissalam kata, berdasarkan yang saya tahu, saya lah orang dia, ana a'lamun nas. Fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaih. Kenapa Allah Ta'ala ataba Musa alaihi salam idh lam yaruddal ilma ilaih? Karena Nabi Musa alaihi salam tidak menyandarkan ilmu tadi kepada Allah. Itu yang ditegur. Bukan kerana salah Nabi Musa jawab. Tak, memang Nabi Musa a'lamun nas. Manusia yang paling alim pada ketika tersebut Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala tegur kerana tidak disebutkan tentang dikembalikan ilmu tadi kepada Allah. Contohnya kalau sebut ana wallahu a'lam, saya mungkin Allah lebih mengetahui perkara tersebut. Kalau jawab macam tu, insya-Allah khair. Cuma Nabi Musa jawab ana saja, saya yang paling alim pada waktu tersebut. Maka ditegur oleh Allah. Tegur dia sebab apa? Izlam yaruddal ilma ilaih. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu tadi kepada Allah. Fa'auha ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Musa, bal a'lamu minka abdun li inda majma'il bahrain wa huwa al-qadir. Maka Nabi Musa alaihi salam disebut oleh Allah, bahkan ada hamba yang lebih mengetahui daripada kamu. Abdun li, hamba aku, inda majma'il bahrain, yang berada di antara pertemuan dua laut. Wa huwa al-qadir, namanya Qadir alaihi salam. Wa kana fi ayyami Afridun, namanya ada seorang raja pada waktu tersebut, namanya Afridun. Afridun ni Malikul Adil Al-Aqil qabla Musa. Jadi sebelum Nabi Musa alaihissalam, di satu negeri ini ada seorang raja namanya Afridun. Yang ni adalah raja yang adil, yang raja yang punya akal yang bijaksana sebelum Nabi Musa lagi. Wa kana ala muqaddimati Dzulqarnain al-Akbar. Maksudnya umur Sayyidina Qadir alaihissalam panjang. Umurnya panjang kerana dia hidup pada zaman Sayyidina Dzulqarnain lagi. Dan dia hidup sebelum tu lagi. Bukan dia, pada zaman Dzulqarnain, kerana dikatakan Sayyidina Qadir alaihissalam sepupu kepada Dzulqarnain. Dia sepupu dua orang mereka. Maka dikatakan bahawa waktu ketika mana mereka mengembara, Nabi Qadir minum ma'ul hayah, air kehidupan, menyebabkan umur dia panjang. Manakala Sayyidina Dzulqarnain tidak minum air tersebut, setelahnya dia wafat. Jadi panjang umurnya. Sampai bila? Sampai sekarang. Nabi Qadir masih ada sampai sekarang. Baik. Wa kana ala muqaddimati Dzulqarnain akbar.
wa baqiya ila ayyami Musa, dan dia masih hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, maksud umurnya panjang betul. Wa huwa qad bu'itha fi ayyami Kashtasib ibni Lahrasib kama qalahu Ibn al-Athir fi tarikhih. Ini cerita tentang tarikh lah ni. Jadi ini cerita di mana permulaan kehidupan Nabi Khidir. Nah, apa nama Nabi Khidir? Nama beliau Balya ibnu Malkan. Balya ibnu Malkan. Gelarnya adalah Abul Abbas. Kata ulama, siapa yang ingat kunyah, iaitu gelar Abu apa dekat Nabi Khidir dan nama beliau, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Sebagian ulama kata macam tu. Ini bukan hadis. Nah, ini bukan hadis. Ini kata ulama. Sebahagiannya kata, siapa yang ingat nama Nabi Khidir dan juga kunyah dia, masuk syurga. Apa dia nama dia? Namanya Balya ibnu Malkan dan gelarnya adalah Abul Abbas. Boleh? Kemudian Nabi Musa tanya, "Ya Rabbi, aina atlubuh?" Wahai Allah, bagaimana saya nak mendapatkan? Tengok ni dalil, kata Nabi Musa ni orang yang sangat tawaduk. Dia tak terasa langsung bila Allah Ta'ala kata, "Bal indi abdun a'lamu minka." Aku ni ada hamba yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa alaihi salam. Nah, yang namanya Khadir. Nabi Musa tak kata, "Ada lagi ke orang yang lebih alim daripada aku?" Tak kata. Malah Nabi Musa tanya pula, "Ya Allah, bagaimana saya nak dapatkan beliau? Boleh tak saya nak pergi kepada beliau menuntut ilmu?" Ni adabnya alim, begitu. Ya. Wa kaifa yatayassaru li adh-dhufra bihi wal ijtima'a ma'ah? Macam mana saya nak pergi kepada beliau, berkumpul dengan beliau? Tengok, orang alim begitu. Dengar kata ada alim, dia akan pergi untuk khidmat, dia akan pergi untuk berjumpa dengan alim tersebut. Nah, lebih lagi alim tadi yang kadang-kadang tidak dikenal, seperti Sayyidina Khadir alaihi salam, mastur. Kita pula suka yang terkenal saja. Hak terkenal kita mari, hak tak terkenal mana? Oh, kita kata, tak apa, ni tak apa, kita tak apa nak kenal. Nampak tak? Boleh? Hak terkenal kita pergi cari sungguh. Hak tak apa nak terkenal ni, kita kata, tak apa. Tak tahu, tak kenal siapa dia, tahu. Macam tu kita. Tak? Jadi Nabi Musa tengok akhlak dia bagaimana. Ini akhlaknya alim. Nah, lagi alim orang tadi dengan Allah, lagi arif dia dengan Allah, lagi tawaduk dia. Lagi dekat dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau lagi reti kita, lagi tinggi diri, maknanya kita masih jauh lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi bila mana ditanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Ya Rabbi, aina atlubuh? Kaifa yatayassaru li adh-dhufra bihi wal ijtima'a ma'ah?" Macam mana saya nak jumpa dengan beliau? Qala, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Utlubhu ala sahilil bahri inda sakhrah." Kamu nak jumpa dia boleh. Kamu pergi sampai di satu tepi pantai, kamu akan bertemu dengan dia di atas batu besar. Wa khudh hutan mamluhan fi miktalin yakunu zadan laka. Dan Allah Ta'ala pesan, bawa sekali bersama dengan kamu bekal ikan masin, ikan yang diletakkan dengan garam, dan kemudian bawa dalam perjalanan tersebut sebagai bekalmu. Nak suruh bawa bekal. Jadi kita ni kalau nak berjalan, nak meneruskan perjalanan menuju kepada Allah, hatta dalam perjalanan yang macam tu pun Allah Ta'ala suruh siapkan bekal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ketika mana berkhulwah di Gua Hira sepanjang Ramadan pada setiap tahun sebelum diutus menjadi Rasul, 5 tahun sebelum diutus menjadi Rasul, umur 35 tahun, baginda Rasul mula pergi ke Gua Hira pada setiap tahun bulan Ramadan. Sebulan Nabi akan duduk di Gua Hira untuk bertafakkur. Ulama khilaf Nabi buat apa pada waktu tersebut. Adakah Nabi solat pada waktu itu? Sebagian ulama kata Nabi solat dengan solatnya Nabi Ibrahim, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagian kata tak, Nabi tafakkur saja. Itu pandangan yang kuat. Nabi hanya duduk dan berfikir tentang umat. Waktu itu Nabi dah mula fikir dah berkenaan dengan perkara tersebut. Sampailah datangnya Sayyidina Jibril pada tahun yang kelima tersebut, pada umur Nabi 40 tahun tepat. Boleh? Jadi siapa yang bawa makanan kepada Nabi? Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi akan balik.
Setiap kali selepas beberapa hari, Nabi akan balik ambil makanan, pergi balik. Dan kadang-kadang Sayyidatina Khadijah yang hantar makanan tadi kepada Sayyidina Rasul. Makna dia pada di sini kata ulama, atau orang yang nak berkhulwah, yang nak dekat diri dengan Allah, perlu bekal. Nak bawa bekal. Dengan jalan kosong macam tu saja. Baik. Jadi bawa bekal ni sebenarnya sunnah para salihin. Yang ni jarang kita buat. Ketika nak pergi menuntut ilmu dan sebagainya, bawa bekal. Sekarang ni kita kata, sekarang ni senang Ustaz, RNR banyak. Bekal pun boleh berhenti. Boleh beli tepi jalan. 7E pun buka 24 jam. Tak tahulah ni, tak tahulah. Maksud SOP baru ni, 7E tak tahu buka 24 jam ke tidak, kan? Kedai mamak kot Penang pun dulu 24 jam tak? Dah ni 24 jam. Dah ni dah lah. Baik. Jadi bawa bekal ni sunnah. Bawa bekal ni sunnah. Maka dibawa oleh Sayyidina Musa AS. Sebab ni diarahkan oleh Allah. Fahaitsu faqadtahu, Allah Ta'ala sebut. Kenapa bawa bekal tadi? Bekal ni sebagai tanda. Kalau hilang ikan tu, bekal yang kamu bawa tadi, ay ghaba anka fahuwa hunak. Kalau hilang, maka Nabi Khadir di situ. Itu tanda dia. Tanda dia di mana tempat hilang bekal tadi, di situlah dia. Fa aqadha hutan faja'alahu fi miktalin. Ai zambil min qusin nakhli. Dia buat bekas daripada pelepah tamar yang dianyam. Jadi buat bekas untuk letak makanan. Maka dipanggil bekas ni apa? Dia dipanggil qufah. Qufah atau khifah. Faqala li fatahu idza faqadta al-huta fa akhbirni. Jadi kata Sayyidina Musa alaihi salam kepada kepada ghulam dia ataupun kepada anak murid dia, Sayyidina Yusha' ibn Nun. Saya pernah lawat maqam Sayyidina Yusha' di Jordan. Panjang maqam dia lebih kurang 23 meter. Maqam dia 23 meter panjang. InsyaAllah sini ke sini lebih kurang. Kepanjang lagi. Daripada tiang ni ke tiang ni. Ni ada berapa puluh meter. Allahu'alam. Tapi rasa panjang lagi rasanya. Panjang betul maqam dia. Baik. Nabi Musa AS tinggi beliau 3 meter dalam riwayat. Kata ulama, tinggi dia 3 meter. Dan baginda Musa AS boleh lompat 2 kali ganda, 6 meter. Dia boleh lompat saja 6 meter. Kita kalau tinggi kita 1.78, 1.80, boleh lompat 1.80 habis boleh menang peringkat dunia. Lompat tinggi. Kalau tinggi dia 2 meter, dia boleh lompat 2 meter juga. Kira InsyaAllah lah, tak akan kalah Olimpik. Dia ikut dengan tinggi dia boleh lompat pula dengan tinggi tu. Nabi Musa tinggi 3 meter, boleh lompat 3 meter lagi, jadi 6 meter. Boleh lompat 2 kali ganda tinggi beliau. Bukannya lompat 3 meter, lompat 6 meter. Kira kalau masuk lompat tinggi, peringkat Olimpik tu Nabi Musa lari sambil lompatnya lompat pagar. Lompat gitu. Punya kuatnya beliau. Jadi bila bawa, kata Nabi Musa kepada anak murid beliau, Sayyidina Yusha' ibn Nun, yang beliau ini adalah pengganti kepada Nabi Musa AS. Dan beliau adalah akbar murid di Sayyidina Musa AS. Murid yang paling besar, yang paling khidmatnya dengan Nabi Musa AS, yang paling agung. Dan di sini kata ulama, kita akan sebut. Jadi bila mana Sayyidina Musa AS sebut kepada fatahu, yakni kepada Nabi Yusha', kalau kamu hilangkan, kalau terhilangkan orang panggil ikan tersebut, maka bagi tahu dekat saya. Bagi tahu dekat saya kalau ikan tu hilang. Wa za'ama ahlu Taurati anna Musa hadha huwa Musa bin Misha ibn Yusuf an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana nabiyyan qabla Musa bin Imran. Sebahagian daripada ahli Taurah, yakni orang-orang Yahudi, depa kata tak, Nabi Musa yang dimaksudkan dalam kisah tersebut bukan Musa bin Imran. Bukan Nabi Musa yang ma'ruf, tapi beliau adalah Musa bin Lisha bin Yusuf, anak Nabi Yusuf, cucu Nabi Yusuf AS. Kata ni bukan Nabi Allah Musa yang ma'ruf. Dan Nabi Musa bin Lisha pun Nabi juga, nama Musa juga, cuma Musa lain, kata dia. Bukan Nabi Musa AS yang ma'ruf. Kenapa dia kata macam tu? Listib'adihim an yakuna kalimullah, an yakuna kalimullah al-mukhtassu bil mu'jizatil bahirah mab'usan lita'allumi wal istifadah mimman huwa dunah.
Karena kata mereka jauh sangat kot. Nabi Musa yang tinggi kedudukan, yang digelar dengan kalimullah, tiba-tiba dihantar untuk mengaji balik. Payah kot dia kata. Bukan tu dia kata. Musa tu bukan Musa bin Imran, tapi Musa bin Lisha ibn Yusuf alaihi salam. Juga Nabi Allah Ta'ala. Maka dia kata, tak betul. Nabi Musa yang dimaksudkan adalah Musa bin Lisha, bukan Musa bin Imran. Falidha la yab'ud annal 'anil 'alimul kamil an yajhala ba'd al-asya'. Sebab tu kita kata tak mustahil perkara tersebut. Karena kemungkinan orang yang alim, yang kamil, yang sempurna ilmunya, kemungkinan faqid ba'dul asya'. Faqada ba'dul asya', mungkin dia ada tak tahu sebahagian perkara. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Karena yang alim itu ada yang lebih alim daripadanya. Mungkin tak semua bidang, tapi sebahagian bidang ada yang mungkin orang lain lebih tahu daripada dia. Sebab tu kata Sayyidatuna Aisyah, man qala ana a'lamun nas, siapa yang kata aku adalah orang yang alim, man qala innahu alimun fahuwa jahil, siapa yang kata dia alim maka dia jahil sebenarnya. Apa maksud perkataan ni? Maksudnya ini orang alim tak boleh mengaku kata dia alim. Orang alim tak boleh mengaku kata dia alim. Gitu ke? Tak, kata Maulana Syekh Yusri hafizahullahu ta'ala, guru kami sebut, yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Aisyah, siapa yang kata dia alim semua bidang, tak ada bidang yang dia tak erti, semua dia erti. Yang ni yang jahil. Kalau dia kata saya erti semua, ini bohong. Kerana ada benda yang kamu tak erti. Mungkin kamu alim dalam agama, tapi dalam bidang perubatan kamu tak erti. Mungkin kamu erti dalam perubatan, tapi dalam bidang agama kamu tak erti. Jadi masing-masing, betul? Jadi jangan kata kita alim dalam semua perkara. Itu maksudnya. Jadi kalau orang alim yang mengajinya lama, yang diketahui kedudukannya, tiba-tiba jawab tak tahu, baik, adakah ni akan jadi suatu yang memalukan pada ketika tersebut? Tidak memalukan. Malah ini meninggikan kedudukan tersebut. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya dengan 40 soalan, hanya 4 soalan je dia jawab. Lagi 36 ataupun 38, sebahagian ulama kata lebih daripada 40, tak dijawab oleh beliau. Baik, adakah ini menjatuhkan kedudukan Imam Malik? Tidak menjatuhkan kedudukan Imam Malik, malah meninggikan kedudukan Imam Malik. Dimasukkan dalam sirah, dimasukkan dalam pujian kepada Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Dan kemungkinan fal fadil qad yakunu mafdulan min wajhin balil muradu bihi sahibut Taurah. Baik. Dan kemungkinan juga orang yang fadil, orang yang mafdul, maksud fadil ni yang mulia, mafdul yang rendah sedikit daripada yang mulia tersebut. Kemungkinan mafdul lebih alim daripada yang fadil. Boleh faham? Sebab tu kita kata, kalau kita contohkan, ada orang duk tanya, macam mana para wali Allah Ta'ala yang datang setelah zaman sahabat Nabi, lebih banyak cerita keramat mereka dibandingkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Betul tak? Kita selalu dengar kisah-kisah keramat, karamahnya Sayyidina Abdul Qadir Jilani, karamahnya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli, karamahnya Al-Imam Ahmad Al-Badawi, karamahnya Al-Imam Dusuqi. Mereka bukan sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, tak banyak pula kita dengar karamah. Bukan tak ada, tak banyak. Jarang kita dengar. Betul tak? Baik, adakah di sini menunjukkan bahawa orang-orang yang datang setelah para sahabat ini lebih mulia daripada sahabat kerana mereka ada karamah? Tak. Boleh. Sebab tu kata ulama ada kaedah penting yang kita kena ingat. Kaedah apa yang disebut oleh para ulama? Kaedah ni kalau ingat, selesai semua masalah. Sebab tu penting kaedah. Apa dia ulama sebut? Ulama kata al-mumayyizat la taqtadi at-tafdil. Perkara yang menyebabkan berlakunya keistimewaan kepada seseorang itu tidak menunjukkan kemuliaan dan juga keagungan orang tersebut dibandingkan dengan orang sebelumnya. Faham tak? Tu kaedah penting, pegang yang tu, insya-Allah khair. Insya-Allah elok. Kita tak akan membandingkan para ulama yang datang setelah sahabat dengan para sahabat Nabi. Karena al-mumayyizah la taqtadi at-tafdil. Karena keistimewaan yang diberikan kepada seorang yang selepasnya tidak menunjukkan kata dia lebih mulia daripada orang sebelumnya. Boleh?
Itu. Jadi ya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Khidir dengan ilmu sekian-sekian. Baik, adakah ni menunjukkan Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa? Tak. Nabi Musa tetap lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Cuma Allah Ta'ala lebihkan dia dengan sebahagian ilmu yang Nabi Musa alaihissalam tidak ada ilmu tersebut. Maka adakah ini meninggikan kedudukannya daripada Nabi Musa? Tidak meninggikan. Sebab itu kata ulama, al-mumayyizah la taqtadi at-tafdila. Maka yang kelebihan yang diberikan tadi tidaklah menunjukkan bahawa dia akan melangkaui Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi siapa Nabi Musa ni? Wa idh qala Musa. Siapa Musa ni? Musa bin Lisha ke Musa bin Imran? Maka kata al-Imam Syekhul Islam Ma'ul Ainain, kata beliau, yang dimaksudkan dengan Nabi Musa di sini, qala Musa, qala lahu Musa, wa idh qala Musa, Musa ini adalah Musa sahibut Taurah, yakni Musa bin Imran. Tidak ada Musa lain, yaitu Nabi Musa bin Imran radhiyallahu alaihi salam. Baik, apa bukti dia? Wa itlaqu hadzal ismi yadullu alaih. Ini semua ni kaedah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, kalau erti bahasa Arab, ini semua kawaid yang penting untuk kita ambil faham bagaimana memahami kalamullah Ta'ala. Karena bila disebut wa idh qala Musa, diitlakkan tanpa diletakkan khaid di belakang. Maksudnya tak diletakkan sesuatu sifat yang menunjukkan kata ni orang lain. Contoh, kata Syekh di sini, para ulama Arab kalau kata mereka nak menunjukkan nama seseorang yang sama dengan seorang yang lain, maka dia pada ketika tersebut akan guna sifat pada belakang tu yang menunjukkan kata orang yang dia sebut ni bukan orang yang difahami. Contoh, qala Abu Hanifah ad-Dainuri. Tengok, bila disebut ad-Dainuri, orang akan faham tu, ini bukan Imam Abu Hanifah bin Nu'man yang difaham. Nah, boleh? Jadi Imam Abu Hanifah orang lain, Abu Hanifah ad-Dainuri orang lain. Bukti dia apa dia? Bukti dia diletakkan sifat di belakang, diletakkan qaid apa dia, ad-Dainuri. Jadi orang akan faham terus pada waktu tu dak Imam Abu Hanifah yang masukkan sini bukan Imam Abu Hanifah yang kita faham, iaitu pemilik kepada mazhab Abu Hanifah. Boleh? Tu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa idh qala Musa. Allah Ta'ala tak kata wa idh qala Musa ibnu Yusuf. Tak kata apa? Telah berkata Musa, yang Musa ini adalah anak kepada Nabi Yusuf, ini cucunya. Tak sebut. Sebut Musa terus gitu ya. Sebab tu kalau kita dalam bahasa Arab, kalau kita mengaji, nama orang ni kalau kata contohnya yang dibacakan dengan tanwin di belakang dia, maka waktu tu orang akan beritahu kata ini orang lain. Dia panggil tanwin tangkir, dia panggil. Tanwin tangkir. Contohnya Sibawayh. Sibawayh nama seorang ulama dalam bahasa Arab. Anak murid kepada Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Kalau ada orang kata qala Sibawayh, qala Sibawayhi tanpa tanwin, maknanya siapa Sibawayh ni? Ini Sibawayh yang dimaksudkan pengarang kepada Al-Kitab. Nama kitab dia nama Al-Kitab. Kitab Nahu dia yang agung. Namanya Al-Kitab dan pengarangnya Sibawayh. Tapi kalau baca qala Sibawayhin, ni orang lain. Macam mana boleh tahu kata ni orang lain? Dengan bacaan. Baca aja tahu ni orang lain. Kalau qala Sibawayhi, maka ini adalah Sibawayh yang dimaksudkan dalam bahasa Arab para ulama. Tapi kalau qala Sibawayhin, maka tanwin tadi tanwin tangkir untuk menunjukkan bahawa ini bukan Sibawayh yang kita maksudkan, ini Sibawayh lain. Boleh faham? Faham tak faham angguk ya? InsyaAllah faham nanti. Baik. Dan disebut di sini wa yurwa anna Musa lamma altaqatahu alu Fir'aun akhadhathu Asiyatu imra'atu Fir'aun. Untuk kalau nak baca Fir'aun dalam Al-Quran, jangan baca Fir'aun. Jangan keraskan ra, lembutkan ra. Untuk saya baca dengan guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, waktu sampai dekat Fir'aun, dia baca Fir'aun, baca gitu. Dalam Quran nak baca Fir'aun, baca Fir'aun. Jangan ra. Jangan Fir'aun. Jadi Fir'aun ni adalah gelar kepada raja yang berbangsa Qibti. Raja-raja berbangsa Qibti, mereka digelar dengan Fir'aun. Ya? Baik. Jadi Nabi Musa diriwayatkan ketika mana ditemui oleh keluarga Fir'aun.
waktu Nabi Musa dilayarkan oleh ibunya sampai ke istana Fir'aun, masuk ke kawasan tempat mandi Sayyidatina Asiyah, maka beliau diambil oleh Sayyidatina Asiyah, warabbathu wasammathu Musa. Dia pun bela Nabi Musa dan dinamakan dia Musa. Baik, kenapa dinamakan dengan Nabi Musa sebagai Musa? Kita pernah tahu tak benda ni? Li'annahu wujida bainal ma'i wasyajar. Karena Nabi Musa ditemui di antara air dengan pokok, duk celah-celah. Ayak dengan pokok-pokok, pergi pokok, tak tahulah pokok papyrus zaman tu kan ada pokok-pokok tu. Bertemu di celah-celah tu. Maka diambil Nabi Musa kerana dia ditemu di antara pokok dengan air. Karena air al-ma dalam bahasa bahasa Allahumma salli ala sayyidina, bahasa Yahudi pada ketika tersebut, bahasa Bani Israel pada waktu itu disebut dengan mu. Ma dipanggil mu. Manakala asyajar dipanggil sa. Faham? Pokok dipanggil sa. Nah, kalau air dipanggil mu, maka ditemui di antara air dengan pokok jadi dipanggil Musa. Faham? Itu maksud dia. Jadi kalau orang tanya lepas ni apa makna Musa? Maknanya al-ma' wasyajar. Air dan pokok. Boleh gitu. Dan kedua-duanya bermanfaat. Pokok bermanfaat, air pun bermanfaat kepada umat. Seperti manfaatnya Nabi Musa AS kepada umat seluruhnya. Nabi Musa AS sangat berjasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Betul? Kalau tak kerana beliau, maka kita akan solat 50 waktu. Dan waktu ketika Nabi Muhammad SAW turun daripada Sidratil Muntaha, setelah mendapatkan arahan daripada Allah untuk diwajibkan menunaikan solat 50 waktu, 50 kali sehari. Sebagian ulama kata 50 kali sehari tadi, sebagian ulama kata waktu dia sama macam waktu biasa. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sama. Cuma dia ada sembahyang 10 kali setiap kali waktu tersebut. Kita subuh 2 rakaat saja. Tak, kalau ikut syariat Nabi Musa AS waktu subuh tu ada 10 sembahyang. Waktu Zuhur ada 10 sembahyang. Waktu Asar 10 sembahyang. Waktu Maghrib 10 sembahyang. Waktu Isyak 10 sembahyang. Ah, tu dia. Kalau buat macam tu tuan-tuan, lah ni Jumaat pun ramai dah tak mai. Jumaat 2 rakaat je, main suruh dengar khutbah je. Dia buat alasan dengan SOP. Ramai lah ni. Kalau tuan-tuan perasan, Allahu Akbar. Dulu di kampung, orang kalau kata lalu depan masjid tengah orang nak sembahyang Jumaat, dia malu. Patah balik tak apa lagi. Balik kebun lewat dah. Tak larat saya tengok. Orang dah sembahyang Jumaat, patah balik, kono. Hak buat-buat balik dengan orang mayang pun dah. Malu pada waktu lah, ni tak malu dah. Relax je lalu depan masjid. Dengan alasan SOP. Masjid mungkin dah penuh. Orang dah ramai, kami tak boleh nak masuk. Nah, kalau pi pun mungkin tak boleh masuk. Padahal lah ni dah terbuka dah. Boleh dah nak sembahyang pun. Nah, tapi dibuat alasan sampai macam tu sekali. Ni apa dia bukti dia tuan-tuan? Bukti ghaflah. Bukti hati kita ni mati. Walaupun jasad kita hidup. Hati dah mati. Sebab tu betul Nabi sebut dalam hadis. Nah, betul Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan solat Jumaat dan sebagainya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka mati hati. Awal kerajaan letakkan undang-undang tadi untuk menyelamatkan umat. Baik, tak ada masalah, tu tak termasuk dalam hukum. Tu dah, jangan duk pandai-pandai pula kata ni kerajaan tanggunglah dosa orang tak main Jumaat 3 kali apa semua kali. Ni ayat-ayat macam ni ayat orang tak cerdik, faham? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, pandangan daripada para hukama atau para pemerintah pada waktu tersebut adalah untuk maslahah kepada umat. Yang ni bukan dikeluarkan dengan pandangan peribadi. Dengan jamaah ulama kumpul dan kemudian mereka letakkan tidak elok kerana apa ni, jangan duk sama dengan penyakit apa ni jantung. Ada orang kata berapa nak takutlah dengan COVID apa semua ni. Dia kata, nah, tiap-tiap hari ya, orang duk mati cakit kencing manis lagi ramai dia kata daripada kena COVID ni. Tu orang panggil tak erti. Hang ni sampai tak boleh nak qiyah. Nah, macam mana nak qiyah penyakit jantung dengan penyakit COVID? COVID ni tak ada. Dia masalah dia berjangkit dengan orang jantung. Masalah dia hang kena jantung. Seorang hang tak kena, bila kena jantung kat dia ni orang sebelah pun terbalik sekali dengan hak kena jantung tu. Penyakit jantung ya, walaupun ni penyakit DNA yang juga akan turun kepada keluarga, tapi dia bukan penyakit jenis berjangkit dan kemudian dia akan jadi pandemik.
mewarisi kepada orang lain pula selepas tu. Tu kena cerdik nak bagi hukum pun. Ni dia kata pula, kemalangan tiap-tiap hari ke belah Penang ni lagi ramai pada kena Covid tu. Kita kata jenis ni payah cakap. Jenis ni payah sembang. Jenis payah sembang ni, kita kata kat dia, duduk diam lah. Orang tak pun biar dia. Biar dia cakap. Sembang bukan main lagi. Jumaat tak main. Lepas dia kata perang, Jumaat tak main. Bila tak main dengan sengaja, tuan-tuan. Dah bila dia dibenarkan oleh kerajaan untuk main semayang, tapi jaga dia punya SOP dia ni. Masjid letak apa ni tanda. Penjarakan dan sebagainya. Walaupun keluar lagi dekat kedai mamak, salam macam biasa balik kan. Tak ada masalah lah. Cuma bila diletakkan penjarakan ni, baik. Dah boleh main dah. Tiba-tiba tak main juga. Nah, jangan kira 3 kali saja. Kira berdosa. Sekali tak main berdosa lah. Dia duk kira tunggu 3 kali. Dia kata 3 kali tak main baru ni. Baru mati hati dia kata. Bukan dekat 3 kali. Hari pertama tu dah berdosa dah tak main. Kerana ni wajib. Nah, ni wajib kepada ahli mastautin dengan orang yang bermukim. Wajib Jumaat. Nah, yang mastautin nak bagi cukup 40 orang yang tu baru dikira Jumaat. 40 apa ni yang mukim pula, yang tu wajib Jumaat kalau dia bermukim. Mukim maksud dia apa dia? Duduk di tempat tu lebih daripada 4 hari. Dan dia tak bercadang untuk duduk di tempat tu selama-lamanya. Pakcik duduk sini kat 30 tahun dah. Contoh. Kami duduk 30 tahun dah, tapi ada lah beli tanah dekat Kelantan. Saya orang Kelantan kata dia, tapi saya kerja di Terengganu. Saya kerja di Penang. Cuma saya duduk bercadang nanti nak balik ke kampung saya di Kelantan. Nah, sebab saya dah buat rumah dah sana. Maka duduk 30 tahun di sini dikira apa? Dikira mukim sahaja, tidak dikira mustautin. Mustautin ni nak duduk situ tak pindah dah. Cadang nak mati kat situ. Walaupun dia tak doa lah, ya Allah matikan saya di sini. Makruh. Nah, makruh doa mati kat tempat selain daripada Mekah dengan Madinah. Boleh tak? Baik. Lebih dah ni. Pakcik kata kat saya tadi, ustaz nak panjang mana pun tak apa. Saya memang boleh nak panjang mana pun tak apa. Yang teruknya hak dengar. Hak cakap ni dia tak kira apa. Dia perang ya cakap. Tapi yang teruk yang dengar. Jadi saya pun kena raih jugalah. Ad-dhaif amirul rakbi kata orang. Yang lemah tu adalah ketua dalam perjalanan. Jadi saya kena tengok orang tua lah. Tengok dia menggeliat daripada tadi lagi. Takkan nak terus kot. Saya sambung sikit lagi. Kawan-kawannya hari ni boleh tahu apa dia nama Nabi Musa. Apa makna Nabi Musa? Air. Syajar, pokok. Jadi Nabi Musa maksudnya nama air dan pokok. Maksudnya gitu. Karena apa? Karena beliau ditemui di celah-celah air dengan pokok. Dekat sungai Nil dan duduk di celah-celah pokok. Waktu ketika belayar tadi diambil oleh Sayyidatina Asiyah alaihas salam. Boleh? Baik. Tu baru apa dia tu syarah ni? Wa idz qala Musa. Ni tak masuk lagi wa idz qala Musa li fatahu. Li fatahu tak masuk lagi. Baru wa idz qala Musa saja. Tu baru tafsir yang kita cerita ni dekat dengan sejam dah ni. Apa dia? Ta'rif kepada ataupun tafsir kepada wa idz qala Musa. Jadi bila faham wa idz qala Musa apa dia? Wazkur ya Muhammad. Waqta qawli Musa bin Imran lima fihi minal ibrah. Tu ayat dia. Maksud dia begitu. Bila kita baca wa idz qala Musa, maka kita akan takrifkan ayat dia apa dia? Ingatlah wahai Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu apa yang disebut kepada oleh Nabi Musa alaihi salam yang di dalamnya terdapat ibrah yang luar biasa. Panjangnya. Tu takrif dia. Tu tafsir dia. Sebab kata ulama iz kalau dalam Quran disebut itu i'rabnya maf'ulun bihi kepada fa'il dengan maf'ul yang mahzuf. Apa dia takdir dia? Uzkur ya Muhammad iz qala Musa. Tu ta'rif dia. Tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab tafsir Jalalain, tuan-tuan akan jumpa i'rab itu. Tapi Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Al-Imam Jalal As-Suyuti dia tak sebut. Dia terus sebut uzkur, terus sebut ya. Dia akan sebut wazkur iz qala. Dia sebut macam tu terus. Siapa tak mengaji, dia tak akan perasan. Kalau dia baca buku sendiri, dia tak perasan. Dia kata uzkur ya, sebab apa dia sebut uzkur? Tak. Dia tak tahu nak i'rab macam mana. Tapi kalau mengaji dengan para guru, baru dia tahu kata iz. Kalau sebut dalam Quran, kalau tuan-tuan jumpa saja iz, terus. Kalau orang tanya ni iz ni nak i'rab apa ni?
i'rab dia maf'ulun bih kepada fa'il dengan fa'il yang muqaddar. Takdir dia apa dia? Uzkur. Itu ta'rifnya. Satu dah dapat ilmu. I'rab iz. Yang kedua, qala Musa. Qala Musa. Musa tu siapa dia? Khilaf ulama ahli Taurah mengatakan, yakni orang-orang Bani Israel kata Musa tadi adalah Musa bin Lisha ibn Yusuf Nabiullah. Dia pun Nabi juga, tapi bukan Nabi Musa Imran, Musa bin Imran. Tapi pandangan yang kuat adalah Sayyidina Musa bin Imran alaihi salam kalimullah, yang mana beliau telah merendahkan dirinya. Dan inilah sifatnya ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka ini tidak kira dengan siapa pun mereka akan mengambil faedah. Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika seorang Yahudi mati, lalu di depan beliau bangun menghormati jenazah tersebut. Kalau orang tanya, wahai imam, itu Yahudi yang mati. Kata dia, itu guruku. Karena dia pernah ajak kepada aku, bagaimana nak kenal anjing ni baliak ke tak baliak lagi. Maka dia guru aku. Macam mana nak tahu anjing ni baliak ke tak baliak? Anjing, kata dia, kalau dia berak, kalau dia kencing, tak angkat kaki belakang, maka anjing tadi masih tidak balik lagi. Ni tak cukup umur lagi anjing ni. Nah, dia galak lagi waktu tu. Nah, tapi kalau anjing tadi dah angkat kaki di belakang, kalau nak kencing, maka tahu kata anjing ni anjing yang dah balik. Dia angkat kaki dia belakang, maka tahu kata anjing ni anjing yang balik. Faham? Tu kata Imam Syafi'i. Maka dia guru saya, karena dia ajakkan saya benda tersebut. Maka dia bangun menghormati orang yang mati tersebut. Yang kedua, karena orang tu manusia. Kita tidak hormat dia, kita tidak kita tidak mengiktiraf agama dia, tetapi kita memuliakan dia karena kemanusiaan dia. Karena dia manusia, saya pun manusia. Saya muliakan dia karena kemanusiaan tersebut. Karena insaniah pada dia tu masih ada insan. Dia tetap juga manusia. Tentu saya memuliakan dia. Ini adalah ibrah, pelajaran yang penting yang kita kena ambil daripada para salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala, kalau diizinkan Allah, kalau diberikan peluang, nanti bila masa nanti kita akan sambung kembali apa yang kita bahaskan pada perbahasan ini. Wa idz qala Musa li fatahu. Baru masuk di fatahu. Siapa fatahu tadi ini nanti akan dibincangkan secara panjang lebar insya-Allah taala. Wa qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal wa hasanal fi'al qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.